Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT. Allah berikan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan untuk kita terus membaca dan berbincang berkaitan dengan kisah-kisah yang tidak sahih di meja penceramah. Baik, tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita masih lagi membahaskan iaitu tajuk pada bab yang ke-14 iaitu fitnah terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi tajuk ni dia agak panjang. Bila agak panjang ni nak kena ada dua siri lah cerita ni. Tentang Sayyidina Uthman ni seperti mana yang kita bahas pada pertemuan yang lepas. Sayyidina Uthman ni dalam kehidupannya, dalam pemerintahannya diuji dengan fitnah rakyat ataupun kita kata orang yang dengki dan orang yang tak suka dengan Sayyidina Uthman ni dia buat fitnah sampai Sayyidina Uthman ni mati dalam keadaan yang terbunuh, dalam keadaan terbunuh. Baik, tuan-tuan sekalian, sebelum saya nak meneruskan perbincangan berkaitan dengan kisah Sayyidina Uthman ni, saya nak jawab soalan yang ditanya oleh kemarin ada beberapa orang rakan-rakan kita yang bertanya. Pertama sekali berkaitan dengan hadis cuka kan. Hadis cuka, saya membuat sedikit rujukan. Hadis cuka ni yang berbunyi na'am idamul khal halaka bil qaumin an yahtaqiru ma qaddamu ilaihim wa halaka bir rajul an yahtaqiru ma fihi baitihi an yuqaddimuhu ila ashabihi. Hadis ni dikeluarkan oleh kalau tengok dari sudut takhrijnya, pertama sekali diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, bahkan disebut oleh al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dan juga al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad. Jadi ini di antara takhrijnya. Maka para ulama menilai hadis ni, yang pertama kalau kita tengok dalam ulama kontemporari lah, ulama mu'asirin ni, ulama seperti Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau memasukkan hadis ni di antara hadis-hadis yang palsu, yang palsu, disebut dalam kitab silsilah hadis al-dha'ifah wa mawdu'ah al-mujarradah, ada takhrij. Dan begitu juga seorang tokoh ulama juga menyebut bahawa dalam kitab oleh Syekh Masyhur bin Hasan As-Salman, beliau himpunkan hadis-hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang lemah dan juga palsu. Jadi hadis ni ulama kontemporari kita mengatakan bahawa hadis ni adalah yang palsu lah. Tapi kalau kita tengok ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seperti kalau kita perhati hadis riwayat Ibn Tirmidzi ni, okey, hadis ini berkaitan dengan cuka kan, yang bermaksud makanlah kamu semua kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hidangan adalah cuka. Sebaik-baik hidangan adalah cuka. Binasalah bagi sesuatu kaum yang meremehkan apa yang dihidangkan kepada mereka. Maksudnya siapa yang meremehkan cuka tu maksudnya binasa. Oh, bahaya ni. Dan binasalah bagi seorang lelaki yang menganggap remeh apa yang di dalam rumahnya untuk dihidangkan kepada sahabat. Yang ni cuka. Jadi takkan cuka ni sampai begitu rupa kan. Kalau kita tengok apa komentar-komentar ulama mutaakhirin, seperti al-Imam Al-Zahabi, beliau mengatakan bahawa hadis ni, Imam Zahabi kata hadis ni dhaif. Imam Al-Zahabi mengatakan hadis ni dhaif. Ini disebut di antara ukapan dia, seperti ukapan al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, fi dhu'afa muttafaq ala dhu'fuhu. Sepakat mengatakan bahawa kedhaifan hadis ni tentang cuka ni. Ini siapa kata Imam Zahabi. Namun Imam Tirmidzi dia kata hadis ni hadis hasan. Menarik tuan-tuan sekalian, hasan gharib. Hadis hasan, hadithun hasan kata Imam Tirmidzi. Mutaqaddimin ni. Kemudian dia mukmai satu hadis tarik daripada jalan yang lain. Di hadis Jabir tariqul akhar, datangkan hadis daripada tarik ataupun jalan Jabir. Tapi kata ulama walakin dhaifan jiddan, tarik itu pun terlalu lemah. Ini siapa kata? Siapa yang kata terlalu lemah ni? Ini disebut oleh al-Imam Darul Qutni. Okey, begitu juga al-Imam Az-Zahabi kama qala Az-Zahabi wa qala Darul Qutni matrukul hadis wa nahwu fi dha'f. Jadi hadis ni terlalu berat dan juga ada yang sebahagian kita mengatakan maudhu'. Jadi hadis ni tentang cuka tu ada hadis yang terlalu berat dan
maudhu'. Pertama. Baik, soalan yang kedua saya nak respon berkaitan dengan doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadati, kan? Jadi apakah ucapan Rasulullah setelah mana Rasulullah habis solat? Baik, kalau kita mengumpul, kita menggunakan kaedah al-jam'u baina riwayat, kita mengumpulkan semua riwayat berkaitan dengan tajuk Rasulullah membaca apa selepas Rasulullah solat, maka kita dapati bahawa ada beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat Thauban radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i, begitu juga Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah dalam sunannya. Nabi SAW ketika mana habis dia solat, Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Namun itu yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua daripada Abu Zubair, Ibnu Zubair, ketika mana dia mengatakan bahawa setelah mana memberi salam, kemudian Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Nabi membaca doa ni setelah salat. Ini disebut dalam kitab Sunan Nasa'i, Sahih Muslim, Abu Daud dan juga kitab sunnah yang lain. Tu. Riwayat yang ketiga, riwayat daripada Al-Mughirah, daripada Warrad, Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika mana Al-Mughirah bin Syu'bah dia tulis surat dekat Muawiyah bahawa Nabi SAW lepas habis solat, lepas Nabi bagi salam, Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzatal jaddi minka jaddu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, muttafaqun alaih, Abu Daud dalam Anul Ma'bud. Jadi hadis ini pun hadis yang sahih juga, apa yang dibaca oleh Nabi SAW seperti tadi. Kemudian daripada Ka'ab bin Ujrah, ketika mana Nabi habis sembahyang, Nabi membaca mu'aqqabatun la yukhibu qailunahunna aw fa'iluhunna 33 tasbihatin wa 33 tahmidatin wa 34 takbiratin fi duburi kulli salah. Nabi kata siapa yang selepas sembahyang dia membaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, 34 kali takbir, maka setiap kali lepas solat. Nabi menyerangkan itu. Ini disebut dalam Sunan Muslim, Tirmidzi dan selainnya. Begitu juga dalam, jadi banyaklah tuan-tuan. Kemudian barulah jumpa riwayat yang terakhir yang disebut rakan kita. Hadis ini diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, yang dikeluarkan daripada Sunan Abi Daud dan Nasa'i, dan hadis ini sahih. Ketika mana Nabi selesai sembahyang, Nabi membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Rasulullah pegang tangan Muaz, kan? Kemudian Nabi membaca, Muaz baca doa ni selepas kali sembahyang. Baik, jadi kalau kita melihat ada yang riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi membaca ayat kursi setelah mana min duburi kulli salatin maktubatin. Baik, kalau kita kumpul semua riwayat-riwayat ni, maka kita dapat membuat kesimpulan mengatakan bahawa Nabi bukan statik. Nabi bukan statik dengan baca macam ni saja. Nabi berzikir seperti mana yang kita sebut tadi. Ada yang ketika saat dia macam ni, ada ketika Nabi baca ayat kursi, ada ketika Nabi membaca doa dan sekian-sekian. Dan kalau kita kumpul, maka dibolehkan kita baca pada apa ni orang panggil apa? Pada maknanya dalam kaedah yang bagaimana sekalipun. Maksudnya bila kita baca hadis-hadis itu bermaksud bahawa kita boleh membaca doa dan zikir dan sebagainya pada keadaan-keadaan yang kita sebut sebentar tadi. Tak semestinya kena baca Allahumma inni ala zikrika dulu ke dan sebagainya. Okey, jadi
apa dia, tak ada masalah. Kita nak baca hak tu dulu pun tak ada masalah, nak baca istighfar dulu Allah Taala pun boleh, tak ada masalah. Semua ada sabit daripada nas hadis. Namun kalau kita nak ajak kepada anak murid ke ataupun pelajar-pelajar yang baru nak berjinak dengan zikir-zikir maksurat ataupun zikir-zikir Nabi SAW, maka kita aturkan kepada mereka mula dengan istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd ila akhir, kemudian membaca ayat kursi 3 qul, tasbih dan sebagainya. Dan semua itu dibaca dengan bersendirian ataupun dengan senyap. Kita kata dengan sir, bukan dengan jahar. Kerana ada yang mengatakan bahawa zikir jahar ni, tak salah Ibn Abbas dia mengatakan bahawa dibaca oleh Rasulullah. Tapi kena tengok juga ucapan tu, ya, ialah Nabi ketika mana dan selalunya Nabi membaca secara senyap. Nabi baca senyap. Maksudnya secara sir, bukan secara kuat. Jadi mengenai khilaf di kalangan para fuqaha, nak zikir secara perlahan dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya cenderung kepada zikir perlahan, perlahan. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun, tuan-tuan sekalian, ialah berzikir secara perlahan. Tapi kita tak pastilah di Malaysia ni guna macam mana dia punya qaul apa dia yang sampai zikir, ada yang sampai melampaui batas dan sebagainya. Wallahu alam dia guna mazhab apa, saya pun tak tahu. Okey, wallahu alam. Itu di antara saya respon sikitlah berkaitan dengan soalan pada sesi lepas. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita sambung perbincangan berkaitan dengan fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang yang dengki dan orang yang musuh-musuh Islam kepada Sayyidina Osman bin Affan pada muka surat 258. Baik, tuan-tuan sekalian, apa dia punya kritikan dia? Mereka mengkritik Sayyidina Osman ini, mereka mengatakan bahawa Sayyidina Osman ketika mana dia menjadi khalifah, Sayyidina Osman dia mengusir Abu Dhar Al-Ghifari ke Rabdah. Jadi dia berkata jahatnya Sayyidina Osman ni, dia boleh halau Abu Dhar Al-Ghifari, padahal Abu Dhar ni sahabat. Jadi di sebuah perkampungan di bahagian kiri di Madinah, ia terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi dia berkata Sayyidina Osman ni dia buang Abu Dhar Al-Ghifari ni ke Rabdah. Betul ataupun tidak sikap begitu? Abu Dhar melimparkan kritikan kepada pegawai-pegawai pada zaman Sayyidina Osman, dikatakan sudah mengumpul harta yang banyak. Pada berhujah ayat 34 surah Taubah yang mengancam orang yang mengumpulkan harta. Jadi Abu Dhar Al-Ghifari ini memang terbukti dia banyak mengkritik mengkritik orang-orang, ya, orang-orang ataupun kita katakan bahawa pegawai-pegawai ketika mana khalifah Sayyidina Osman menjadi khalifah. Abu Dhar kata Allah melarang mereka yang menghimpunkan harta. Betul juga. Baik. Namun pandangan Abu Dhar ini bersalahan dengan pandangan majoriti. Jadi majoriti sahabat Nabi tidak ada masalah dengan orang yang menghimpunkan harta di atas usaha dia. Bukan disebabkan kedudukan dia, projek ke apa, tidak. Tapi disebabkan usaha dia, itu tidak ada masalah. Atau di kalangan para sahabat yang lain pun ada di kalangan mereka yang hartawan, kaya, tapi mereka menggunakan wang ringgit dan harta mereka tu untuk Islam. Jadi Abu Dhar Al-Ghifari ni dia agak terpencil sikit, agak pelik sikit pendapat dia. Dia mengatakan bahawa tak boleh nak simpan-simpan harta ni. Kan Abu Dhar ni terkenal dengan sifat zuhud. Ya, jadi okey. Demi menyelamatkan keadaan supaya Abu Dhar tidak terus-menerus memberikan kritikan yang boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan orang lain, dan dalam keadaan pandangan beliau pula tidak tepat, Amirul Mukminin Uthman menjadahkan beliau beruzlah. Jadi ini bukannya arahan daripada Sayyidina Uthman, ini adalah cadangan. Dia kata lebih baik untuk menyelamatkan keadaan, untuk menyelamatkan pentadbiran umat Islam, sebab Abu Dhar duduk kritik, sebab itu pandangan yang pelik. Okay, duk kritik sampai menjatuhkan kepimpinan dan mencalarkan nama kepimpinan Islam. Maka Sayyidina Osman memberikan cadangan kepada Abu Dhar supaya dia berehat di Rabtah. Itu pun bagi cadangan, bukan bagi arahan, bukan buang, bagi cadangan kepada Abu Dhar untuk berehat, untuk tenangkan hati dia, ya, dan beruzlah di sana. Dan ini juga disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, bukan Ibnu Arabi,
yang mengarang kitab Fususul Hikam, tapi Ibn Al-Arabi. Beliau mengatakan bahawa uzlah ni ya, di antara ucapan Ibn Al-Arabi, saudara Abu Dhar memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan kebanyakan orang, sedangkan kita ada adab dalam bermasyarakat. Ibn Al-Arabi. Jadi bila kata benda tu khilaf, ya, benda tu ialah pendapat, jadi benda tu kena hormat. Abu Dhar Al-Ghifari dia agak syadid sikit pada waktu itu, dia kritik secara keras kepimpinan Sayyidina Osman pada waktu disebabkan membiarkan pegawai-pegawainya simpan harta. Sedangkan kita ada adab bermasyarakat. Jadi ramai majoriti yang sokong Sayyidina Osman, tapi Abu Dhar ni dia agak pelik pandangan dia. Kemudian ini dan uzlah juga adalah satu adab. Ibn Arabi mengatakan bahawa uzlah itu juga satu adab. Okey, takut dia menimbul fitnah kepada kepimpinan Sayyidina Osman. Maka sesiapa yang mengikuti jejak Abu Dhar lebih baik mengasingkan diri beruzlah, atau jika tidak teruskan bersama masyarakat berlapang dada dalam perkara yang tidak diharamkan menurut syariat. Benda ni khilaf, benda ni pendekatan. Jadi pendekatan ni bukan tidak sampai ke tahap haram. Ya, kalau kita nak syadid, ya, ni mafhum mukhalafah daripada perbahasan ni. Kalau kita nak syadid kat kita seorang je. Jangan kita ni mengheret orang lain ikut syadid kita ni. Tak boleh. Ibn Arabi kata macam tu. Begitu juga perihalnya kepada Abu Darda. Abu Darda pun sikap dia macam Abu Dhar juga. Dia orang yang sangat zuhud yang sangat tinggi, ya, seperti mana Abu Dhar. Kedua-duanya berselisih faham dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam hal ni. Muawiyah pun dia agak politician lah. Kita kata Muawiyah ni dia politik, dia ahli politik yang cerdik. Jadi bila ahli politik yang cerdik ni, dia bercanggah dengan orang-orang yang zuhud seperti Abu Dhar dengan Abu Darda, ya. Namun Muawiyah pada waktu itu keputusannya disokong, lebih tepat pendekatannya, politiknya, dan ia dijogor oleh jumhur di kalangan para sahabat. Jadi maknanya pasti ia bukan menunjuk Muawiyah bukan seorang zuhud, bukan bermaksud bahawa zuhud ni di sisi Muawiyah bukan bermaksud dia tak boleh nak simpan harta dan sebagainya, ya. Muawiyah mengatakan bahawa zuhud pada beliau ini adalah pengurusan harta benda yang saksama, bagi dengan adil, uruskan dengan baik, ya, tidak khianat, tidak rasuah dan sebagainya. Itu juga zuhud. Jadi cara fikir itu menyebabkan perbezaan dari sudut pendekatan lah. Kemudian Ibn Al-Arabi memulakan perbincangan mengatakan bahawa Sayyidina Osman mengusir ke Raudhah, sebenarnya beliau tidak berbuat demikian. Ibn Al-Arabi mengatakan bahawa Sayyidina Osman tak usir pun, tak buang pun Abu Dhar Al-Ghifari. Okey, jadi yang kata jahatnya Sayyidina Osman sampai buang sahabat Nabi ni dah, ini ialah cerita yang batil, ya, ataupun kefahaman yang salah. Beliau kemudiannya menutup perbincangan dengan penegasan bahawa kisah pengusir Abu Dhar Al-Ghifari adalah batil. Last sekali dia kata batil cerita ni, tak boleh terima sama sekali. Ibn Taimiyah memberikan pandangan, jumhur ulama menyatakan kanzun ni maknanya simpan harta yang tidak dibolehkan menurut ayat yang 4 surah At-Taubah. Jadi maknanya simpan harta. Itu tak boleh. Apa dia, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 260, itu perbahasan dia. Dan muka surat 261, kalau kita tuan-tuan perhati, ya, berikut adalah beberapa keterangan disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Muhammad bin Muhammad Al-Salabi dalam karya beliau Uthman ibn Affan Syakhsiyah wal Asruh. Yang pertama, beliau memberi pendapat mengatakan bahawa beliau memetik tulisan Muhammad Hasan Asy-Syurab dalam Al-Madinatu Al-Munawwarah Fajrul Islam wal Asr Ar-Rashidi. Beliau mengatakan bahawa setiap apa yang diperihalkan tentang kisah Abu Dhar, tentang pertelingkahan beliau dengan Osman, adalah batil, tidak dibina di atas riwayat yang sahih. Batil. Dia buat keputusan cerita yang kata Abu Dhar bergaduh dengan Sayyidina Osman tu, sampai Sayyidina Osman buang ke Rabtah, cerita tu batil dan riwayat adalah sahih. Abu Dhar sendiri yang memilih untuk tinggal di Rabtah. Ada yang kata, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi mengatakan bahawa Abu Dhar yang sendiri pilih pergi Syarabi, bukannya arahan daripada Sayyidina Osman. Dan ini juga kesalahfahaman ini
ya berlaku kepada dengan Muawiyah. Jadi hal ini pandangan Muawiyah lebih tepat dan disuka oleh jumhur. Maknanya pendekatan Muawiyah dan pendekatan Sayyidina Osman itu lebih tepat, lebih mendekati jumhur. Baik. Dalam soal Bukhari dinyatakan Zaid bin Wahab pernah bertanya kepada Abu Dhar alasan beliau menetap di Rabdah. Beliau menceritakan perbezaan pandangan beliau dengan Muawiyah. Ya. Dan akhirnya beliau memilih untuk tinggal di Rabdah sesudah melakukan perbincangan dengan Osman. Dan Osman memberikan syarat agar Abu Dhar tinggal di tempat yang tidak jauh, ya, daripada beliau jika beliau ingin tinggal berasingan. Maknanya jelas ini bukan arahan daripada Sayyidina Osman. Ini pilihan daripada Abu Dhar sendiri kerana ada sedikit maknanya pertembungan pendapat di antara Abu Dhar dengan Sayyidina Osman. Kemudian Sayyidina Osman bukan dia bagi arahan suruh pergi ke sana. Tapi bahkan Sayyidina Osman yang letak syarat. Dia kata kalau kamu nak mengasingkan diri, kamu jangan jauhkan diri kamu dengan kami. Jangan jauh sangat. Takut nak jaga keselamatan dan sebagainya. Ini cinta Sayyidina Osman kepada sahabat yang lain. Jadi kita tak boleh terima kalau ada musuh-musuh Islam yang cuba mengkritik Sayyidina Osman, yang mengatakan Sayyidina Osman yang buang sahabat Nabi SAW. Baik, kemudian muka surat 262. Osman menghormati dan mengasihi Abu Dhar. Jadi ia terbukti dengan Sayyidina Osman sendiri memuliakan Abu Dhar Al-Ghifari. Kalau bergaduh, Sayyidina Osman takkan memuliakan ni orang yang bergaduh. Nak mulia apa kan? Tapi Sayyidina Osman memuliakan Abu Dhar. Antara buktinya apa? Yang pertama, Amirul Mukminin tidak pernah meminta Abu Dhar menarik semula pandangan beliau yang ternyata bersalahan dengan pandangan majoriti. Sayyidina Osman tak suruh tarik pun. Hormat. Maksudnya Sayyidina Osman tu hormat kat Abu Dhar tu. Tak memburukkan Abu Dhar. Itu tanda Sayyidina Osman meraihkan pendapat Abu Dhar Al-Ghifari. Ya, pertama. Yang kedua, Sayyidina Osman memperkenankan Abu Dhar untuk tinggal berasingan tetapi dengan syarat tempat tersebut tidak berjauhan dengan Osman. Maksudnya Sayyidina Osman ni nak jaga keselamatan Abu Dhar. Kalau kata bergaduh sungguh-sungguh ni, Sayyidina Osman, dia akan api jauh berlaku. Jangan balik dah ke sini. Kalau kita lah kan. Kalau kita bergaduh dengan seorang, kita kata, aku tak mau tengok dah muka hang sampai bila-bila. Kan? Itu kalau kita lah bergaduh. Ini bermaksud bahawa Sayyidina Osman masih lagi dia meraihkan dan juga menghormati pendapat Abu Dhar Al-Ghifari. Baik, Al-Imam Zahabi dalam Sirah A'lamun Nubala menyatakan bahawa Ummu Dar radhiyallahu an sendiri mempertahankan Osman. Dan berkata demi Allah, Osman tidak pernah mengusir Abu Dhar ke Rabdah. Jadi maknanya Ummu Dar sendiri melalui riwayat daripada Abu Dhar, Imam Zahabi mengatakan bahawa dia tak menghalau pun Abu Dhar. Akan tetapi Nabi sendiri mengatakan kepada beliau apabila orang mula membangunkan perniagaan harta benda, keluarlah dari sini. Jadi maknanya ini bukan arahan daripada Sayyidina Osman bin Affan. Baik, yang kelima. Muka surat 263. Abu Zaid Omar bin Sabbah Al-Nabiri Al-Basri dalam Tarikh Al-Madinah, tahqiq oleh Syekh Muhammad Syautun. Muhammad Syautun ni salah seorang di antara ulama Mesir Al-Azhar. Mengatakan Al-Hasan Al-Basri pernah ditanyakan adakah Osman ibn Affan mengusir Abu Dhar. Beliau menjawab, tidak, semoga dilindungi oleh Allah. Jadi maknanya ini pula disebut oleh Tarikh Al-Madinah, tahqiq oleh Muhammad Syautun. Riwayat yang sama mengatakan bahawa Sayyidina Osman tak buang pun Abu Dhar Al-Ghifari. Jadi cerita yang kata kena buang tu ialah cerita yang laisa sahih. Kita tak boleh terima sama sekali. Ya? Sikap itu tak boleh terima. Baik, yang jawapan yang seterusnya ataupun kita katakan bahawa kritikan yang seterusnya kepada Sayyidina Osman. Maknanya Sayyidina Osman ni banyak difitnah, tuan-tuan. Khalifah, sebab tu mulut orang ni, ya Allah, cukup bahaya kalau fitnah ni, tuan-tuan. Dia merosakkan, dia membunuh. Sebab itulah al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Orang yang bersih, orang yang tak ada masalah apa, tiba-tiba orang fitnah. Maka fitnah tu kadang-kadang lebih buruk daripada berjahat, daripada akbaru minal daripada membunuh. Qatl. Tuan-tuan, dia membunuh emosi, membunuh psikologi, bahkan membunuh nyawa, membunuh kehidupan, membunuh karier. Ini bahayanya fitnah, tuan-tuan.
Baik. Yang seterusnya. Apa lagi kritikan kepada Sayyidina Osman? Dikatakan Nabi SAW mengusir Al-Hakam radhiyallahu an dan anaknya Marwan dari Madinah. Hukum itu masih berkuat kuasa pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Namun pada Sayyidina Osman menjadi khalifah, beliau mengembalikan Al-Hakam dan juga Marwan ke Madinah. Malah memberi jawatan pula. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahawa Al-Hakam Islam ketika pembukaan kota Mekah. Baik. Jadi maknanya apa? Dia kata, dia ni, Sayyidina Osman ni tak menghormati keputusan Nabi. Waktu zaman Nabi SAW, ini sebut dalam riwayat ni, ya, maka mengatakan bahawa waktu zaman Nabi SAW, Nabi buang Al-Hakam dengan Marwan keluar daripada Madinah. Dan diteruskan Sayyidina Osman dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tapi waktu Sayyidina Osman, pasal apa orang hak kena buang dengan Nabi ni, dua orang ni, Al-Hakam dengan Marwan ni, Sayyidina Osman ambil mereka masuk dekat Madinah, kemudian bagi jawatan pula. Ini seolah-olah tidak menghormati keputusan Nabi SAW dan keputusan Umar dan keputusan Abu Bakar. Betul ke cerita tu? Baik, tuan-tuan. Apa jawapannya? Pertama, Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih memberikan jawapan yang pertama, iaitu yang pertama, ramai ilmuwan menafikan maklumat Nabi berbuat demikian. Dia berkata mustahil Rasulullah buang Marwan dan juga Al-Hakam. Mustahil. Nah, kerana apa? Pertama, Marwan ketika memeluk Islam itu masih kecil. Marwan pada dia ketika mana dia memeluk Islam, pada waktu tu dia kecil lagi. Masih kanak-kanak lagi, sekitar usia 7 tahun. 7 tahun bukan tahu buat apa. Kalau dia buat tak betul pun, benda tu budak-budak. Kita tak salahkan dia pun. Ya, apa dosa beliau sehingga diusir oleh Nabi dalam usia yang sekecil itu? Maka mustahil bagi seorang Nabi, bagi seorang Rasul menghukum budak 7 tahun. Mungkin dia melakukan kesalahan sampai dia kena buang daripada Madinah. Mustahil, itu sikap Rasul. Ini Imam Ibn Taymiyah kata. Yang seterusnya, Nabi SAW tidak pernah mengusir seseorang yang melakukan kesalahan dalam tempoh yang sangat lama. Paling lama 1 tahun saja. Maknanya ini fakta. Ini fakta, Rasulullah tak pernah buang orang selama lebih daripada setahun. Kalau kata setahun setengah, itu makna fakta tu batil dan palsu. Kalau kata Rasulullah buang sampai 2 tahun, itu batil dan palsu. Paling lama pun setahun saja. Dan itu atas kesalahan orang yang melakukan zina bagi yang bukan muhsan. Jadi orang yang tak kahwin lagi pada zaman Nabi Rasulullah dan berzina, Rasulullah buang. Sampai setahun. Kita sekilas. Dan beliau memberikan penekanan dengan menyatakan kisah Al-Hakam diusir tiada dalam sumber yang sahih dan tiada sanad yang dapat mengesahkannya. Jadi Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa tak ada sanad yang sahih pun. Cerita ni cerita yang palsu. Jadi itulah tuan-tuan disiplin ilmu. Kita cek sanad dia sebagainya. Bila ada orang kata sanad tu bermasalah, tak ada riwayat yang sahih, tak payahlah kita duk beriman dengan cerita tu. Ni sikit-sikit kata, ni ada dalam kitab. Ni sisi kata, ni Tok Guru kata, saya kata. Ni sisi kata, ni ada dalam kitab-kitab Turah. La ilaha illallah. Awak kitab-kitab Turah tu Quran ke? Kan? Kitab Turah tu Al-Quran ke? Sebab ramai orang yang terpengaruh dengan ucapan-ucapan seperti ini. Yang perlu mengkaji, perlu menganalisis teks-teks Arab ni supaya maklumat yang kita dapat itu maklumat yang tepat. Ya? Baik. Okey, kita tengok lagi. Al-Imam Ibn Arabi menjelaskan tomahan dilemparkan kepada Marwan dan Al-Walid. Okey, kita tengok yang Ibn Al-Arabi mengatakan bahawa adapun tuduhan keras mereka terhadap Marwan dan Al-Walid dan tindakan menghukum mereka sebagai orang fasik, mereka sebenarnya fasik. Ibn Al-Arabi kata, siapa yang tuduh mereka ni fasik, dia sendiri yang fasik. Tuduh orang yang tak betul. Ya. Marwan merupakan seorang lelaki yang adil, yang terdiri daripada orang-orang penting di sisi sahabat, tabi'in dan fuqaha. Marwan bukan orang biasa, dia orang besar. Ucapan dinegari, dia ilmuwan, dia di kalangan para fuqaha pada zaman dia. Di kalangan sahabat, Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu mengambil periwayatan daripada beliau. Bahkan orang ambil riwayat daripada beliau. Kalau kata beliau fasik dan sebagainya, orang tak ambil riwayat daripada beliau. Adapun para tabi'in, ada ashabus sunan, ada yang berpandangan beliau mendapat gelaran sahabat, mengikut salah satu pendapat. Fuqaha Muslim semuanya memuliakan beliau, mengiktiraf kekhalifahan beliau,
merujuk kepada fatwa beliau dan berpegang dengan periwayatan yang disampaikan oleh beliau. Adapun orang-orang yang bodoh, ahli-ahli sejarah dan sesterawan hanya mengatakan sekadar apa yang mereka tahu saja. Jadi ahli sejarah-sejarah ni, kadang-kadang ahli sejarawan ni, mereka nak bagi penuh cerita mereka. Mereka nak penuh cerita mereka. Macam saya tulis. Bukan saya tulis, saya pergi dekat pesta buku kemarin ni. Saya beli buku ni. Kitab Tamadun Rum. Sebelum ni pun kitab Tamadun Jepun sajalah nak baca buku cerita pasal Rum dengan Jepun ni macam mana. Saya duk tengok amboi tebal je kitab mereka ni. Tengok kat bawah tu macam tak ada apa kita katakan bahawa kalau bahasa kita ni kan. Wallahualam cerita ni betul ke tak, tapi kita baca je lah. Kitab Tamadun Jepun dengan Tamadun Rum ni kan. Jadi kita ambil maklumat lah. Tapi kalau kita baca dalam konteks pengajian Islam, maka kita akan tanya di mana rujukan kamu. Di mana riwayatnya, riwayat yang sahih ataupun tidak. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang penting untuk pengajian-pengajian seperti pengajian agama. Baik, makna kata Imam Ibn Arabi mengatakan riwayat laisa sahih. Ya, semua memuji Marwan dan Al-Walid. Siapakah Marwan bin Al-Hakam radhiyallahu anhu? Siapa? Ditanya oleh pengarang kitab kita ni. Meskipun ramai orang mengkritik beliau, sebenarnya kritikan itu bersumberkan daripada maklumat fitnah semata-mata. Sebabnya bila orang fitnah ni, kemudian kita katakan bahawa inilah tomahan yang betul, ini yang jadi masalah. Ya, sebab kita in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila seorang fasik itu memberitahu kepada kamu, cek dulu maklumat tu. Jangan terima terus. Al-Imam Ibn Kathir memberikan jawapan ringkas seperti berikut. Pertama, ini cerita pasal Marwan bin Al-Hakam ni. Ya, yang kata Sayyidina Osman ambil Marwan bin Al-Hakam ni, dia dah fasik. Sayyidina Osman ambil dia jadi pemerintah. Betul ke? Baik. Ibn Abdul Al-Hakam pernah mendengar Imam Syafi'i menukilkan kata-kata Sayyidina Ali. Apabila ditanya berkaitan dengan Marwan, beliau berkata sesungguhnya beliau berbuat baik dan kepada saya dan ada hubungan kerabat dengan yang dekat. Beliau adalah ketua anak muda Quraisy. Maknanya ini ucapan dia Sayyidina Ali kepada Marwan. Sayyidina Ali mengiktiraf ketokohan Marwan ni. Begitu juga Abdullah ibn Mubarak melaporkan daripada Jarir bin Hazim, ya, bahawa beliau berkata kepada Muawiyah, siapakah orang pada pandangan tuan yang layak menggantikan tuan? Orang bisa tanya Muawiyah, siapa yang lebih layak ganti kamu ni, tempat kamu ni? Muawiyah menjawab, orang yang qari dalam kitabullah, faqih dalam agama, teguh dalam menjaga batasan-batasan Allah, iaitu Marwan bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Ni siapa kata? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sendiri berkata begitu. Kata yang paling terbaik ialah Marwan bin Abi Al-Hakam. Jadi yang mengkritik Marwan yang dia ni orang fasik, kena buang oleh Rasulullah, itu riwayat yang laisa sahih. Tak betul pun cerita tu. Tepatlah Sayyidina Osman ambil Marwan ni jadi, Al-Hakam ni jadi pegawai-pegawai dia ataupun jadi pemerintah pada zaman dia. Hanbal, anak kepada Imam Ahmad, beliau berkata, Muhammad ibn Hanbal, yakni Hanbal meriwayatkan daripada ayahnya Ahmad, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau berkata sesungguhnya Marwan memiliki kemampuan membuat keputusan memimpin. Jadi talent, bakat kepimpinan tu ada dekat Marwan. Sebab tu nanti kita akan tengok Sayyidina Osman yang dikatakan bahawa Sayyidina Osman ni dia pilih kasih, dia pilih kronism. Betul ke Sayyidina Osman ni dia kroni ya, dia memilih kroni kawan-kawan dia untuk jadi orang yang rapat dengan dia menjadi pemimpin. Betul ke? Nanti kita akan tengok. Maknanya Sayyidina di antara salah satunya adalah Sayyidina Osman ni dia pilih melihat bakat orang tu. Dia tengok dah kawan tu ada bakat, ada talent, ada kemahiran kepimpinan. Apa salahnya bagi kepada dia? Ini cara Sayyidina Osman menjadi khalifah. Baik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, Hatim bin Ismail melaporkan kepada kami daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya sesungguhnya Al-Hasan dan Husain solat di belakang Marwan. Mereka tidak mengulanginya semula dan berpada dengan solat itu. Jadi ada juga Imam Syafi'i riwayat dalam kisah ni, Hasan Husain ni cucu Rasulullah ni solat belakang Marwan. Kalau kata Marwan ni sampai dosa besar lah apa semua, fasik lah apa sebagainya, dia pun tak ulang pun solat, teruskan dengan solat tu. Jadi maknanya mereka menghormati Marwan ni, bin Al-Hakam ni. Dan
Tuan-tuan boleh baca sendirilah pada muka surat 260, 65 tu. Ada sikit lagi bawah tu. Okey, habis, selesai. Maknanya yang kritikan mengatakan Sayyidina Osman melantik Al-Hakam sebab dia fasik dan sebagainya tu, Marwan bin Al-Hakam tu, jadi kritikan tu kritikan yang salah. Marwan bin Al-Hakam adalah seorang alim pada zaman fuqaha, alim Quran, dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam muka surat 266, kita boleh tengok bagaimana kritikan juga, fitnah juga orang lempar kepada Sayyidina Osman ni. Banyak ni tuan-tuan, fitnah-fitnah orang lempar kepada Sayyidina Osman ni. Antaranya adalah beliau melantik Al-Walid bin Uqbah sebagai gubernur di Kufah. Sedangkan Al-Walid seorang fasik dan peminum arak. Sekali lagi orang kritik. Dia kata Sayyidina Osman ni lantik orang fasik jadi pemerintah. Tadi Marwan kan, ni ada seorang lagi. Al-Walid bin Uqbah. Dia kata Walid bin Uqbah pun dia peminum arak yang tegar. Macam mana seorang khalifah Islam melantik orang yang fasik menjadi pemerintah? Menjadi gubernur di Kufah. Ya. Baik, sebelum tu kita tengok apa jawapannya. Walid bin Uqbah adalah salah seorang sahabat Nabi yang mendapat keridhaan Allah dan dijaminkan syurga. Dijaminkan syurga. Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hillatul Awliya fi Ma'rifatus Sahabah, memuatkan beliau dalam senarai para sahabat. Jadi kalau kata Al-Walid bin Uqbah ni orang-orang yang terkeluar daripada sahabat, ni Al-Asbahani masuk dalam tabaqat sahabat. Dan perlu diketahui bahawa kenapa Al-Walid dianggap sebagai fasik. Kisahnya seringkas bermula ketika Nabi SAW mengutus Al-Walid untuk menjadi utusan untuk mengutip jizyah daripada Bani Mustaliq. Namun Al-Walid membuat anggapan bahawa Bani Mustaliq ingin memberikan layanan yang buruk kepada beliau. Waktu tu zaman Rasulullah lantiklah Al-Walid ni pi kutip cukai lah kepada Bani Mustaliq ni. Tapi Al-Walid ni dia beranggapan bahawa Bani Mustaliq ni nak serang dia. Ramai-ramai kumpul nak serang dia dengan bersenjata. Jadi kemudian beliau lantas bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi SAW, mengatakan bahawa Bani Mustaliq ni tak mau bayar cukai dan mereka sudah murtad. Jadi bermula daripada situ maka turunlah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Turun ayat tu. Sebenar peristiwa cerita ni, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu orang fasik membawa berita, selidikilah ayat ni. Okey. Baik. Okey, kita tengok komentar para ulama. Al-Imam Ibn Al-Arabi berbeza pendapat dengan kebanyakan mufassir. Beliau tidak bersetuju ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Uqbah. Okey, bagi beliau Al-Walid sangat kecil ketika itu. Jadi sangat mustahil untuk mengatakan beliau dilantik menjadi utusan dalam usia yang kecil. Maknanya ayat ni turun yang kata sempena cerita pasal Al-Walid bin Al-Mughirah ni. Walid bin Uqbah, silap. Walid bin Uqbah ni, dia kata tak tepat. Ibn Al-Arabi kata tak tepat. Sebab apa tak tepat? Sebab ketika mana turunnya ayat ni, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, umur Al-Walid pada waktu itu sangat kecil. Jadi mustahil orang kecil, kanak-kanak macam tu diberikan tugas yang besar menjadi gubernur di Kufah. Ini di antara perkara-perkara penting untuk kita memahaminya. Baik, kemudian Ibn Arabi mengatakan bahawa dikatakan Al-Walid mendapatkan Rasulullah SAW dalam kelompok anak-anak kecil pada hari pembukaan kota Mekah. Pada zaman pembukaan kota Mekah, Al-Walid ni ialah dia kecil lagi. Jadi ini sebabkan kepala Al-Walid luka. Okey. Waktu Fathul Mekah, Rasulullah pegang kepala budak-budak kecil waktu Fathul Mekah. Tapi seorang Rasulullah tak pegang, iaitu Al-Walid. Jadi tak pegang tu bukan sebabkan Al-Walid ni bermasalah ke apa. Al-Walid pada waktu itu dia luka di kepala. Rasulullah takut bila pegang kepala tu sampai dibimbangi mencederakan kepala Al-Walid. Itu sebab. Bukan disebabkan
Ya, Al-Walid itu ada masalah dan sebagainya. Al-Walid itu sebab ada luka di kepala, dia tak mau cedera. Rasulullah tak mau mencederakan kepala Al-Walid. Baik, meskipun begitu yang sebenarnya terdapat khilaf ulama berkenaan umur Utsman Al-Walid. Namun secara asasnya memang ada khilaf umur Al-Walid pada waktu itu. Ya, pada bahagian ulama lain termasuk Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Al-Walid bukanlah kanak-kanak ketika itu. Ibn Hajar kata dia bukan kanak-kanak. Khilaf lah, mana khilaf. Kemungkinan pandangan ini lebih tepat kerana maklumat disampaikan Ibn Arabi tidak bersumberkan fakta yang jelas. Perhatikan hujah yang lain, terdapat beberapa maklumat penting disampaikan Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Diringkaskan seperti berikut. Baik, Ibn Ashur, ini seorang ulama tafsir. Ibn Ashur dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir. Ibn Ashur mengatakan bahawa inilah ringkasan beberapa riwayat yang sudah dinukilkan dengan sanad yang tiada satu pun yang sahih. Maknanya tak sahih pun cerita pasal Al-Walid bin Uqbah ni turun ayat ni sebabkan perangai Al-Walid bin Uqbah. Tidak. Bahkan Ibn Kathir mengatakan bahawa ayat ini ada kaitan dengan Al-Walid. Namun Ibn Ashur membela para sahabat dengan membuat penegasan, ketahuilah tiada ayat yang menyifatkan Al-Walid sebagai fasik secara terang-terang maupun secara isyarat. Ibn Ashur kata tak ada. Ni bukannya ayat ni bukan diturunkan kepada Al-Walid bin Uqbah. Ya. Bahkan Ibn Ashur mengatakan bahawa para mufassir bersepakat Al-Walid hanya bersangka, bukan menuduh. Bersangka itu salah satu kaedah berhati-hati pada waktu itu. Sebab dia menjadi gamno, dia menjadi, maknanya pada waktu ini dia menyampaikan nak bayak nak berhati-hati sebab dia wakil Rasulullah pada waktu itu. Ya, dia bukannya menuduh tapi dia hanya berprasangka, ya. Sebagaimana disebut dalam Al-Isabah daripada riwayat daripada Ibn Abdul Bar, dan bukanlah riwayat ini menunjukkan beliau sengaja berbohong. Maksudnya dia bukan sengaja berbohong, Dia bukan sengaja berbohong kerana ia adalah satu pendekatan dia pada waktu itu untuk berhati-hati dan bersangka terhadap hal tersebutlah. Okey, dan Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam tafsir Al-Kabir, sesungguhnya mengaitkan perkataan fasik dengan Al-Walid adalah satu anggapan yang jauh kerana beliau hanya bersangka dan sangkaan beliau silap. Orang yang tersilap tidak dinamakan fasik. Fakhruddin Ar-Razi sendiri sebut dalam tafsir Al-Kabir. Beliau mengatakan bahawa benda tu kalau prasangka tu silap. Ya, dan silap ni bukan bermaksud sampai fasik. Dia tersilap. Ya, ini yang tak sama dengan orang yang menuduh, memfitnah, itu tidak sama. Baik, kemudian Ibn Ashur membuat rumusan awal. Beliau dengan mengatakan bahawa sekiranya Al-Walid fasik, ya, kenapa Nabi SAW tidak mencela beliau? Ini pun di antara fakta juga. Ya, kalau Al-Walid bin Uqbah itu fasik, dah lama dah Rasulullah mencela dan juga memberitahu kepada sahabat yang lain bahawa Al-Walid dia seorang yang fasik. Tapi namun tidak. Nabi tak buat macam tu. Kemudian beliau menyatakan ayat ini digunakan untuk puak pemberontak untuk menyatukan kepimpinan Al-Walid. Namun mereka sudah meletakkan ayat ini pada kedudukan yang salah. Ini semua bermula pada zaman dulu lagi. Ambil ayat Quran lain kemudian diletakkan kepada kelompok-kelompok yang lain. Sebenarnya ayat tu diturunkan kepada orang-orang tertentu, bukannya kepada kelompok-kelompok yang salah. Banyak hari ini yang menyalahgunakan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, kononnya dia ambil ayat Quran tu kemudian untuk dia membantai kumpulan-kumpulan tertentu, dia ambil ayat Quran tu kemudian dia sifatkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Sebenarnya ayat tersebut mungkin ada konteksnya, ada perbahasannya, ada dawabitnya. Jadi benda-benda begini kadang-kadang mereka tidak amanah. Pemberontak pada waktu itu, dia nak jatuhkan kepimpinan Al-Walid je. Dia nak jatuhkan kepimpinan Al-Walid je dengan cerita, dengan ambil Al-Quran, lepas tu kemudian disarankan, kemudian disasarkan kepada Al-Walid bin Uqbah. Baik, yang keenam, yang menariknya Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan bahawa Al-Walid bin Uqbah termasuk dalam kelompok orang beriman. Ini disebut dalam kitab Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kata dia fasik, macam mana ayat ni
merujuk kepada wahai orang yang beriman. Ya. Okey, baik, habis. Okey, pada muka surat ni tuan-tuan boleh tengok. Ketika penulis bertanya ayat ni kepada Maulana Asri, rupanya Ustaz Zulkhairi pun ditanya Maulana Asri juga pasal cerita ni. Beliau turut, Maulana Asri, beliau turut menyatakan perkara yang sama dengan Ibn Ashur. Jadi Maulana Asri pun sependapat Ibn Ashur juga. Dan Tahrir Tanwir, orang fasik yang dimaksudkan ialah, okey, tak apa Ahmad, no problem, tak apa. Siapa yang nak undur diri ke apa, nak berehat apa, tak ada masalah. Ni kita, siapa yang apa, inilah, tak ada masalah. Siapa yang teruskan, silakan. Maafi muskilah. Baik, jadi tak apa, saya pun tak baca dah yang bawah ni. Dia pun menegaskan hal yang sama, iaitu berkaitan dengan Walid bin Uqbah itu ialah seorang yang bukan fasik, dan tepatlah tindakan ataupun ijtihad Sayyidina Uthman bin Affan melantik Walid bin Uqbah menjadi gubernur di Kufah. Jadi tak salah. Baik. Jadi bawah ni banyaklah tuan-tuan sekalian pada muka surat 270, 272 ni. Okey. Baik, kemudian 272, muka surat 272, ada juga kritikan mengatakan bahawa beliau memberikan 1/5 daripada harta ghanimah di Afrika kepada Marwan bin Al-Hakam. Ini juga fitnah kepada Sayyidina Osman. Ini kebanyakan selalunya ialah pokok Syiah lah ni. Pokok Syiah ni sukalah benda-benda yang seumpama begini. Ya, beliau mengatakan bahawa harta ghanimah tu, 1/5 daripada harta ghanimah beliau berikan kepada Marwan bin Al-Hakam. Ibn Al-Arabi mengatakan bahawa adapun kisah pemberian 1/5 harta ghanimah Afrika kepada ialah tidak sahih. Ibn Al-Arabi kata cerita ni laisa sahih, tak betul. Ada jawapan tambahan, ya. Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa sesungguhnya Abdullah bin Amr memiliki kebaikan yang disukai. Kalau kita tengok dalam perbahasan ni, okey, melantik kaum kerabat yang tidak mempunyai kemampuan dan memiliki tujuan tertentu. Okey, tak apa. Maknanya yang cerita pasal Marwan bin Al-Hakam tu diberikan 1/5 harta ghanimah tu, Ibn Al-Arabi kata laisa sahih. Yang tu je. Itu je jawapannya. Tidak ada riwayat yang sahih menceritakan hal tersebut. Baik, ada juga kritikan kepada Sayyidina Osman berkaitan dengan Sayyidina Osman ni dia melantik kroni dia untuk menjadi pegawai-pegawai ataupun menjadi pemimpin gubernur-gubernur dan beberapa wilayah-wilayah besar umat Islam. Yang pertama Muawiyah di Syam. Yang kedua Abdullah bin Amir, gubernur di Basrah. Jadi dua orang ni ialah orang rapat Sayyidina Osman. Macam mana Sayyidina Osman boleh lantik kroni dia? Ini semua. Jadi waktu bila orang kata macam tu, kita kena selidik. Sifat pemimpin ni kena selidik, bukannya ambil terus. Ya, mana-mana apapun kritikan dan juga oleh orang. Kena tengok dulu bagaimana keadaannya. Baik, melantik kaum kerabat yang tidak mempunyai kemampuan dan memiliki tujuan tertentu yang bersifat peribadi tidak syak merupakan suatu kesalahan. Dalam kitab kita ni kata, kalau lantik kerabat dalam keadaan dia tidak ada kemampuan, dia tidak ada al-qawi, dia tidak ada kepakaran, tidak ada bakat dalam memimpin, itu memang salah satu, itu memang terbukti satu benda yang salah. Tapi kata ulama, kalau dia lantik, memang dia tu lantikan dia tu memang kena. Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa tak kenal Muawiyah bin Sufyan, seorang yang bijak berpolitik. Yang dia satu ketika dia Syam ni tuan-tuan, dia duduk di sebelah dengan Tamadun Rum. Sebelah Tamadun Rum. Tamadun Rum ni tamadun yang besar. Tamadun yang ada kekuatan ekonomi, ketenteraan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, tertolak mengatakan bahawa Sayyidina Osman ni pilih kroni. Bukan kroni, ialah walaupun kita katakan bahawa Ibn Taymiyah menjelaskan pelantikan Muawiyah sebagai gubernur bukan berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Malah sebenarnya berlaku zaman Sayyidina Umar lagi. Jadi maknanya Sayyidina Osman ni hanya meneruskan saja keputusan Sayyidina Umar je. Okey, teruskan kontrak. Macam itulah kan. Bukannya keputusan Sayyidina Osman. Kalau nak kritik Sayyidina Umar. Kenapa kritik Sayyidina Osman? Macam tu maksudnya. Ya, dilantik sejak Sayyidina Umar lagi. Ya, bahkan menggantikan tempat abangnya Yazid. Ya, beliau menegaskan
kehidupan Muawiyah dengan rakyat adalah sebaik-baik kehidupan seorang pemimpin. Rakyatnya menyukai beliau. Ibn Taymiyah sebut sendiri. Beliau mengatakan bahawa Muawiyah ni kalau lantik dia pandai mentadbir. Kena dengan jawatan dia tu. Bukan Sayyidina Osman, kalau kata Sayyidina Osman teruskan melantik apa dia Muawiyah. Disebabkan kroni. Kalau dia tak pandai mentadbir, mungkin itu boleh dipertikaikan. Okey, baik. Kemudian Imam Ibn Taymiyah sekali lagi memberi komentar terhadap Abdullah bin Amir. Kan Abdullah bin Amir dilantik menjadi gubernur di Basrah. Kroni, dia berkata kroni Sayyidina Osman. Baik, Ibn Taymiyah kata sesungguhnya Abdullah bin Amir memiliki kebaikan dan disukai oleh rakyat, tidak dinafikan lagi. Orang suka dia mentadbir. Tidak ada masalah bila dia menjadi ketua, jadi gubernur di Kufah. Sekiranya benar beliau melakukan dosa, beliau akan menanggung dosa itu sendiri. Kalau dia buat dosa, dia tanggung sendiri. Ya. Siapa pula yang mendakwa Osman redha dengan dosa yang beliau lakukan? Jadi hal ini kadang-kadang kita kena melihat secara objektif dan secara rasional supaya kritikan-kritikan ini ia bukan melandaskan emosi dan juga tidak ada fakta. Baik, kemudian sikit lagi, kemudian habislah tajuk pasal Sayyidina Osman. Banyak tuan-tuan ni fitnah-fitnah kepada Sayyidina Osman ni tuan-tuan. Kemudian kritikan yang seterusnya, musuh Islam tetap mencari apa saja kesilapan meskipun sedikit yang dilakukan oleh Osman, malah mereka bertindak di luar dugaan apa yang mengkritik Osman yang kononnya tidak mengikut sunnah Nabi. Dan 2 orang khalifah sebelum beliau yang mengerjakan solat secara qasar ketika berada di Mina. Tuan-tuan, ya, mereka kata Sayyidina Osman ni tak ikut sunnah. Senang tuduh orang tak ikut sunnah. Dia kena tengok dulu sebab apa dan sebagainya. Dia kata, ya, Rasulullah bila bermusafir, Rasulullah solat sunat qasar. Solat sunat qasar pula. Rasulullah melakukan qasar dalam jamak. Tapi bila Sayyidina Osman dia pergi ke Mina dalam keadaan musafir, tapi dia tak buat qasar tu. Dia tak buat solat jamak qasar tu. Dia tak buat qasar, dia tak buat qasar di Mina. Ini melanggar sunnah. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang dengki ni kepada seseorang, kadang-kadang benda yang kecil pun dibesar-besarkan. Benda yang kecil pun dibesar-besarkan sebab hasad dengki tu ada. Bila dah ada perasaan tu, maka dia carilah benda-benda tak ada relevan dan tak relevan dan tidak objektif dan sebagainya. Yang penting nikmat ataupun perkara yang ada pada kawan itu dihilangkan. Dia tak mau tengok. Tuan-tuan, kata ulama Imam Ibn Al-Arabi mengatakan bahawa adapun tindakan beliau tidak mengerjakan solat secara qasar itulah ijtihad, itulah pendekatan. Ya, dan ini kerana beliau mendapat maklumat ada orang tertipu dengan qasar sehingga mereka qasar di tempat tinggal mereka sendiri. Jadi sebenarnya ini kaedah sadud dhara'i yang dilakukan oleh Sayyidina Osman sendiri. Dia tak mau bagi orang Islam pada zaman dia tertipu. Dia bila maklumat tak dapat, jadi mereka kadang-kadang tersilap dalam melakukan amal ibadat. Jadi maknanya itu menunjukkan pendekatan kepimpinan Sayyidina Osman pada waktu itu supaya menyekat kemungkaran ataupun kita katakan menyekat perkara yang lebih mudarat daripada tersilap melakukan solat qasar pada hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama, oleh syarak. Jadi maknanya hal begini kadang-kadang ini adalah khilaf di kalangan, diperselisihkan di kalangan para sahabat sendiri. Sama ada solat jamak ketika mana bermusafir kita mana lebih, adakah kita wajib melakukan jamak qasar ataupun sebaliknya ataupun tak perlu. Jadi nanti pun ada yang kata afdal, ada yang kata makruh. Kita boleh tengok dalam kitab fiqh solah kalangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada yang kata makruh. Ya, siapa yang tak buat solat qasar tu, kalau tak salah dalam mazhab Hanafi, siapa yang memakruhkan, siapa yang tidak melakukan rukhsah tu. Ada yang kata ialah khilaf afdal saja. Ya, siapa yang buat afdal, siapa tak buat tak afdal, macam tu. Sebab ada yang katakan bahawa ialah khilaf ialah menyalahi sunnah. Siapa yang tak buat jamak qasar ni dalam musafir ialah menyalahi sunnah. Ada yang sampai macam tu. Ada yang kata hanya khilaf fuqaha saja. Siapa nak buat tamam, siapa tak mau buat tak ada masalah. Itu. Jadi ini adalah pendekatan ijtihadi. Bukan sampai Sayyidina Osman ni menyalahi sunnah Nabi SAW. Habis dalam tu. Baik, kemudian kritikan yang seterusnya ialah beliau menggunakan tongkat yang besar untuk menjatuhkan hukuman berbeza dengan Osman, dengan Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar bila dia buat keputusan, dia guna ad-durrah. Ad-durrah ni tongkat kecil ya. Tapi waktu Sayyidina Osman, orang nampak dia pakai tongkat besar. Jadi nampak macam dia ni khalifah apa ni, macam nak benar-benar nak jatuhkan hukuman ataupun nampak macam sombong dia tu, jadi pegang tongkat besar untuk menghukumkan kepada seseorang. Jadi sampai macam tu rupa dia dengki dan mengkritik Sayyidina Osman. Namun Imam Al-Arabi mengatakan bahawa ada pun dakwaan mereka bahawa beliau menggunakan tongkat yang besar ketika mana memukul, saya tidak pernah mendengarnya daripada sesiapa dalam kalangan orang yang mentaati dan menderhaki beliau. Sesungguhnya ia merupakan kisah batil yang dihikayatkan dan pendustaan yang tidak yang disebarkan. Cerita ni batil sama sekali. Reka cerita yang dilakukan oleh mereka yang dengki kepada kepimpinan Sayyidina Osman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi kena hati-hati tuan-tuan sekalian cerita-cerita seumpama begini. Baik, yang seterusnya kritikan terhadap Sayyidina Osman berkaitan dengan Sayyidina Osman ni dia tak pergi perang. Ada juga dia berkata Sayyidina Osman ni tak pergi perang Badar, tak pergi perang Uhud dan tak terlibat dalam Bai'atul Ridwan. Tak terlibat dalam Bai'atul Ridwan. Yang kata sahabat Nabi ni patut kena terlibatlah ketiga-tiga perkara besar ni. Baik, apa jawab sahabat apabila ditanya, orang tanya kepada Ibnu Umar. Waktu tu Ibnu Umar dia pergi ke ada seorang lelaki ni dia tanya kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Sayyidina Osman dia tak pergi perang Badar, tak pergi Uhud. Dia perang Uhud pun tak terlibat. Dan Bai'atul Ridwan pun tak terlibat. Jadi sahabat Nabi macam mana ni? Ya, macam mana kredibiliti Osman ni? Kredibiliti Sayyidina Osman ni macam mana? Kata Abdullah ibn Umar, ketika mana peperangan berlakunya perang Uhud, ya, Ibnu Umar mengatakan bahawa pada waktu itu ya isteri dia sakit, yakni anak Rasulullah sendiri. Maknanya minta maaf anak Sayyidina Osman, isteri Rasulullah lah. Minta maaf terbalik, saya pun pening malam ni. Anak Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Osman. Ya, Sayyidina Osman, isteri dia, apa dia disebut ini, dalam sejak saya melihat kepada riwayat ni. Isteri Sayyidina Osman pada waktu itu iaitu anak Rasulullah lah, Zainab. Dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah kata, bagi kamu pahala orang yang menyertai perang Badar dan baginda SAW tidak mengizinkan beliau terlibat. Maknanya Rasulullah sendiri tak izinkan Sayyidina Osman terlibat dalam peperangan Badar sebab isterinya sakit. Ini ucapan sendiri yang keluar daripada mulut Nabi kita SAW. Baik, yang kedua yang mengatakan bahawa Sayyidina Osman tidak turut serta dalam peperangan Uhud. Okey, baik, apa jawapan Abdullah ibn Umar? Okay, kalau kita tengok dalam riwayat ni. Okey, kejap Kalau tengok dalam riwayat kenapa Sayyidina Osman tidak terlibat dalam peperangan Uhud. Sekejap, saya tengok riwayat ni sekejap. Baik. Cerita tadi ni pasal perang Badar. Kalau perang Uhud, Ibnu Umar mengatakan bahawa Allah, saya bersaksi, kata Ibnu Umar. Ini ucapan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahawa aku bersaksi bahawa Allah telah memberikan pengampunan kepada isteri Nabi yang sakit itu, anak kepada Sayyidina Osman ke? Isteri Nabi, bukan, saya betul maklumat tadi ni. Anak Rasulullah nama Zainab berkahwin dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ketika mana berlaku perang Badar, Zainab sakit. Okey, kemudian Rasulullah tahu kata Zainab sakit, Rasulullah kata, Osman, jangan turut serta dalam peperangan Badar. Jaga isteri kamu. Jadi siapa cakap ni? Ini
Ibnu Umar yang menjawab persoalan daripada seorang laki-laki tu. Dia kan seorang lelaki tu tanya kenapa Sayyidina Osman tak terlibat perang Badar, perang Uhud. Kalau perang Uhud, Ibnu Umar mengatakan bahawa Allah telah mengampuni Sayyidina Osman. Jadi kita tak payah nak ni. Biar Allah dah mengampuni, itu ada tu ayat khas turun berkaitan dengan Sayyidina Osman tu. Hal tersebut Allah mengampuni, ya, maka selesai. Kenapa perlu panjang-panjangkan lagi? Baik, berkaitan dengan Bai'atul Ridwan, kenapa Sayyidina Osman tidak terlibat dalam Bai'atul Ridwan? Ya? Abdullah ibn Umar mengatakan bahawa kerana pada waktu itu Rasulullah SAW mengarahkan Sayyidina Osman untuk menjadi wakil bagi Islam. Berjumpa dengan orang-orang musyrik pada waktu itu. Sebab itulah dia tak terlibat dengan Bai'atul Ridwan. Dan apabila Ibnu Umar mengatakan begitu kepada lelaki Mesir itu, kemudian Ibnu Umar kata, sekarang pergilah kamu dengan hujah-hujah ini. Ibnu Umar kata, kamu dah dapat dah kan? Sebab apa Sayyidina Osman tak terlibat dalam ketiga-tiga benda bersejarah Islam dalam Islam tu kan? Aku dah bagi jawapan, kamu bagi maklumat ni terang dan jelaskan kepada orang yang tanya berkaitan dengan Sayyidina Osman. Cerita yang saya sebut ini ada direkod oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dalam kitab Al-Manaqib, dan hadis ni dinilai hasanun sahih, riwayat sahih. Jadi tertolaklah yang kata bahawa Sayyidina Osman tak terlibat dengan Uhud, dengan perang Badar dan sebagainya. Baik. Jadi kat sini dia banyaklah kalau tuan-tuan tengok dia punya pegang kitab kita ni datangkan, banyak lagi ya, tapi cuma secara umumnya hal ini faham kita bahawa ya Sayyidina Osman ibn Affan ya dibersihkan kritikan itu daripada oleh Abdullah ibn Umar. Baik, habis muka surat 281. Kalau kita tuan-tuan tengok pendirian sahabat tentang fitnah. Jadi sahabat Nabi bagaimana? Ini dinukilkan oleh Profesor Dr. As-Salabi yang memetik daripada sumber yang sahih. Beliau mengatakan bahawa Anas bin Malik meriwayatkan bahawa sesungguhnya kecintaan kepada Ali dan Osman tidak akan berkumpul dalam satu hati. Okay, ada seorang kata ke Anas bin Malik. Ada seorang laki-laki ni tanya, Anas bin Malik dengar ada seorang ucapan daripada seorang laki-laki ni kata, sesungguhnya kecintaan Ali dan Osman tidak akan berkumpul. Maknanya Ali itu lebih hebat daripada Osman. Anas bin Malik terus menyampuk. Anas bin Malik mengatakan bahawa, kadzab, pemohong kamu. Sesungguhnya kecintaan terhadap mereka berkumpul dalam hati-hati kami. Maknanya Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali ni tak bergaduh apa. Maknanya mereka ni memang satu sahabat Nabi. Mereka yang memperjuangkan, mendokong dakwah Nabi SAW. Yang memperandakan kepimpinan Sayyidina Osman ni adalah mereka yang dengki terhadap kepimpinan beliau sahaja. Ini disebut oleh Anas bin Malik. Begitu juga Imam Ibn Asakir meriwayatkan daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa beliau bertemu dengan Huzaifah. Disebutkan tentang Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Huzaifah berkata, mereka membunuh beliau. Ya. Saya, yakni Jundab bertanya, di manakah beliau? Huzaifah menjawab, di syurga. Saya bertanya, di manakah pula pembunuh beliau? Ialah di dalam neraka. Jadi Ibn Asakir riwayat cerita ni. Siapa yang bunuh Sayyidina Osman ialah masuk neraka, dan Sayyidina Osman pergi ke mana? Fil jannah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, inilah pendirian sahabat Nabi berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan kepada Sayyidina Osman ibn Affan, dan kita boleh mengambil manfaat daripada kisah ini supaya berhati-hati. Yang pertama, berhati-hati dengan fitnah kepada seseorang, tuan-tuan. Kalau fitnah, cepat-cepatlah kita kembali dan memohon maaf dan perbetulkan fakta supaya fitnah itu tidak berlalutan dan ia menimbulkan kecelakaan yang cukup besar kepada seseorang. Wallahu alam. Jadi dekat itu dulu kita punya perbincangan ni pun dah habis dah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan, saya rasa dalam dua sisi lagi kita akan habis pada 2 siri lagi kot akan habislah buku kita ni, kisah-kisah tidak sah di meja berceramah. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk dan kita akan bahas pada bab yang ke-15, cerita kisah tentang Al-Hasan Al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Wallahu a'lam. Jadi saya buka soalan.
Kalau tak ada soalan, ada soalan. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita tunda, kita tunggu bertemu lagi pada bulan hadapan. Okey, wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama.